Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih sudi untuk jenguk singgah-singgah ke channel aku dan sudi untuk dengar panggil leteran, bukan leteran lah, cerita aku lah. So aku akan ceritakan kali ini, besok kali ini aku akan ceritakan macam mana aku boleh berkahwin pada umur 18 tahun. Muda tau, muda kan? Jom. Terima kasih kerana masih bersama dengan aku. So, episod kali ni aku ceritakan macam mana aku boleh berkahwin pada umur 18 tahun. Memang muda, dan aku buat video ni pun sebenarnya nak simpan kenangan aku ni untuk anak-anak aku. Dan mungkin kalau panjang umur ada rezeki, anak aku dah kahwin ke, dah cucu ke, boleh dengar balik cerita aku. Hai anak-anak, Abi, cucu-cucu, Tok B. Kalau akan datang lah kan. So, cerita aku ni bermula pada tahun 2008 lah. 2008 aku pendekkan cerita sikit lah untuk peringkat awal tu. Aku mengenali isteri aku sekarang ni adalah waktu aku pergi PLKN. So perjalanan dia tu aku akan buat satu video khas untuk korang dengar. So senang cakap, isteri aku telah datang. Isteri aku ni orang Sarawak yang asalnya bukan Islam lah. Jadi dia pun datang ke Terengganu dan untuk belajar agama, dan dia mengenali aku waktu PLKN dulu. So kita dah berkenalan selama 3 bulan dalam camp PLKN tu. So apabila dah 3 bulan, masa yang sama isteri aku ni jadi anak angkat pada mak aku lah. Jadi orang yang selalu jumpa isteri aku tu akulah sendiri, sebab aku ni kawan dia waktu PLKN dulu. So bila sampai duduk kat Terengganu tu, dia duduk kat Perkim Terengganu. Jadi Perkim ni kat Terengganu ni dia ada memberi kebebasan lah untuk para mu'alaf ni untuk menjalankan aktiviti masing-masing. Saya isteri aku waktu tu umur 18 tahun. Jadi bila duduk dekat Perkim tu, kelas dia tak silap aku 2 kali seminggu. Dia ada ceramah dan ada kelas mengaji lah. So 2 kelas ni saja dalam masa seminggu. Mungkin akan datang dia ke kelas-kelas lain lah. Sekarang ni aku tak tahu, tak sure sangat. Waktu tu lah yang dia cerita. Jadi dia duduk dekat Perkim Terengganu tu dalam masa lebih kurang 1 minggu je. Sekejap sangat. Jadi mak aku kata, tak apalah, bawa duduk dekat rumah, Umi ajar. Jadi mak aku ni buat isteri aku tu jadi anak angkat pada mak aku lah. Jadi mak aku lah yang ajar dia mengaji. Mak aku juga ajar hukum-hukum agama pada orang rumah aku. Jadi tibalah satu masa tu, yelah kan, macam isteri aku ni dia orang Sarawak. Jadi dia datang ke Terengganu tu, orang kata curi-curi lah, datang daripada Sarawak tu, datang ke Semenanjung, ke negeri Terengganu ni untuk memeluk agama Islam lah. Dan dia pun sebenarnya dah memeluk Islam waktu LKN. Jadi aku akan cerita episod lain. Jadi bila datang dah di Terengganu tu, tekanan lah, dia rasa sedikit tekanan, bukan sikit lah, pada aku besar lah tekanan dia. Kalau aku duduk tempat dia pun belum tentu aku dapat hadapi apa yang isteri aku lalui lah. Yelah, mak ayah dia duk tanya dekat mana dia sekarang, family dia, mak saudara dia kat awak kat mana sekarang. Dia bukan tak nak angkat telefon, dia stay angkat telefon. Dia kan cuma dia bagi tahu dia selamat, dia okey, dia tak ada masalah, jangan risau awak dia. Sebab mak dia ni waktu tu tak tahu lagi yang dia dah masuk Islam. Jadi dia sentiasa dalam tekanan. Jadi dia menangis, dia sedih, sehingga kan satu tahap tu dia ada menghubungi lah kawan Perkim dia tu untuk boleh tak tolong beli tiket. Macam dia nak balik Sarawak sekejap, nak jumpa mak dia, nak tunjuk muka, lepas tu nak datang balik lah. Tapi aku tak nampak pun jalan dia nak datang balik tu kalau dah balik ke Sarawak kan waktu tu. Jadi kawan dia dekat Perkim ni cerita pada ustaz dekat Perkim tu. So apabila ustaz dekat Perkim tu tahu cerita ni, dia ceritalah, dia kawan pula dengan ayahku, ayah tiri aku waktu tu. Dia ceritalah pada ayah tiri aku. Tapi ayah tiri aku waktu tu dia tak ada lah, dia duduk di luar negara waktu tu. Tapi dia cerita pada pak saudara aku juga, sebab dia kenal dengan pak saudara aku juga, Ustaz Perkim tu. Jadi bila dah tahu keadaan macam tu, pak saudara aku ni cerita pada mak aku, umi aku. Jadi bila umi aku ni tahu, jadi Ustaz Perkim ni dia cadangkan supaya
carikan seorang lelaki untuk menjadikan orang rumah aku ni sebagai isteri lah. Apabila dah berkahwin, dia rasa lebih dilindungi dan lebih rasa ada orang yang defend dia, ada orang jaga dia. Jadi waktu yang sama, orang rumah aku mana mengenali orang lain kan? Jadi dia hanya kenal aku seorang saja waktu tu. Jadi apabila dalam situasi yang pada aku genting lah, dia setiap malam nangis, sedih, bermuram durja orang panggil, sedih je. Aku waktu tu memang secara jujurnya aku suka lah rumah aku ni. Cuma waktu tu kalau ikut balik, umur kita 18, aku pun tak kerja, aku pun tak berani untuk kata aku ni nak kahwin dengan rumah aku. Tapi apabila mak aku kata nak dijodohkan dengan siapa-siapa yang boleh lah sara dia, jaga dia. Tapi aku rasa macam apabila seorang tu masuk Islam, kita yang bawa dia masuk Islam. Contohnya macam aku kenal rumah aku tu, aku yang ajar dia peringkat awalnya dia masuk Islam. Dia menjadi tanggungjawab untuk aku. Aku takut kalau dia kahwin dengan orang lain tak boleh nak jaga dia baik-baik, dan takut orang lain tu tak boleh nak menerima keluarga dia. Jadi aku kata biarlah saya yang kahwin. Aku masa tu gentle gila cakap mak aku, Umi dia ni Umi bagi biar Uzah kahwin lah dengan Lia. Bini aku nama dia Lia Ulau sebelum Islam dulu. So bila nama Islam dia Alia Sumayyah. Nama tu pun aku yang bagi. Dia kata biar Uzah kahwin lah tu. Mak aku tengok aku atas bawah. Gila umur 18, kerja pun tak ada lagi waktu tu kan. Jadi mak aku tu fikir lah macam mana ni kan. Jadi mak aku tu ingat lah, lepas aku kata tu dalam masa seminggu 2 minggu tu, mak aku duk pening je mendengung lah. Masa yang sama rumah aku ni tengok sedih lah, nangis lah kan. Waktu tu makin hari makin pressure lah mak ayah dia. Kita tak nafikan seorang ibu ayah ni mesti akan cari anaknya apabila anak hilang kan. Jadi apabila keadaan makin stres macam tu, aku pun bagilah pandangan aku lah pada mak aku. Tapi aku tak tahu muka aku waktu aku jumpa Umi aku tu, aku cakap macam mana ya, ini adalah tanggungjawab saya sebenarnya Umi. Saya yang bawa dia masuk Islam, saya yang kenal dia, saya yang rapat dengan dia. Dia pula banyak cerita masalah dia pada saya. Kalau tiba-tiba saya bagi dia pada orang lain tak boleh nak jaga dia baik, dosa tu jatuh pada saya pula. Saya risau macam tu waktu tu keadaan. Satu. Yang keduanya, saya dah sayang pada dia. Jadi memang saya tak nak lah lepaskan dia pada orang lain. Waktu tu saya rasa memanglah saya muda lagi. Saya memang bertekad waktu tu untuk kalau dah kahwin, saya akan sama-sama untuk bina keluarga yang harmoni bersama pasangan saya kan. Jadi saya cerita pada mak saya pula nasihat pada mak saya waktu tu, Umi saya waktu tu, cerita macam-macam, bagi semangat pada mak saya, yakin pada saya. Mak saya tengok saya macam dok percaya kata, sebab anak dia ni, dia kenal lah anak dia macam mana. Tapi bila dalam tahap macam gini, tahap keseriusan saya bercakap tu dengan kesungguhan kita tu, mak saya rasa waktu tu lah, lepas saya kahwin dah lama, saya tanya balik, mak saya kata macam tak pernah tengok saya perangai gitu. Nak kahwin punya pasal. Okey lah, apa, jadi mak saya pun setuju pun dalam keadaan dia berat hati untuk membenarkan saya berkahwin dalam usia muda dan tak bekerja langsung waktu tu lah. Tak ada kerja apa lagi. Jadi mulalah proses macam mana kita nak melangsungkan perkahwinan dengan seorang mu'alaf. Jadi tanyalah nasihat daripada Ustaz Perkim, Ustaz Aminuddin kalau tak silap nama dia. Ustaz pun ada cerita lah apa prosedur dia macam mana kan. Jadi bila nak kahwin dengan mu'alaf, macam family saya, family rumah saya, dia memang wali-wali tak ada, wali yang Muslim. Jadi dia tak ada keluarga yang Muslim, dia hanya ada sepupu perempuan dia yang berkahwin dengan Muslim. Yang tu tak boleh jadi wali dia. Jadi nak tak nak kita kena dapatkan wali hakim. So bila nak jumpa dapatkan wali hakim ni, kena dapat surat sokongan daripada Perkim, pengesahan Islam dia daripada pejabat agama, pendaftaran dia apa semua tu, barulah kita boleh mohon. So waktu tu aku tak tahu apa lah. Pergi saja dekat mahkamah waktu tu untuk dapatkan pergi kat kaunter sekali dengan mak saudara aku, acik aku panggil. Acik aku ni dengan umi aku temankan aku pergi sana.
nak tanya macam mana proses dia macam ni, dia pun bagilah aku satu surat satu macam borang, dia kata kena isi borang ni. Okey, so isi borang ni, lepas tu kena sertakan dengan satu surat permohonan. Surat tu memang standard dengan peguam untuk majlis kahwin, memang pakai surat tu. Jadi aku sebenarnya proses tu memang payah sikit sebab banyak benda yang aku lalui sebenarnya. Aku nak cerita pun aku ingat tak ingat yang perjalanan lain tu. Tapi waktu tu musim hujan lebat waktu tu. Jadi mak aku dengan acik aku ni, tak apalah, Umi dengan acik tunggu sini lah rumah aku waktu tu. Tak apa, ya ikut abang lah waktu tu, temankan aku lah. Waktu tu naik dengan kereta kancil buruknya waktu tu, dengan aircon tak ada, wiper pun waktu tu macam tak clear, bersih cermin pun tak clear sangat. Jadi aku drive lah kancil tu, pergilah pejabat peguam. Pergi pejabat peguam tu punyalah ada orang ramai waktu tu, dan bila tanya tu orang dekat pejabat peguam, bukan pejabat peguam apa, dia macam apa, pejabat untuk tulis surat ni lah, surat macam apa benda, tukang taik surat macam gitu. Aku tak tahu lah nama dia orang panggil apa, tapi pejabat tu memang orang pergi untuk buat surat apa, surat rasmi apa, orang pergi situ lah biasanya. Aku ni waktu pergi situ tengok ramai orang, bila tanya pula orang tengok kita macam muda, orang tengok kita buat tak tahu je kan. Bila tanya orang ni buat tak tahu, aku jadi waktu tu memang stres jugalah. Bila tanya akak ni, akak tu buat tak tahu, akak ni buat tak tahu. Jumpa siapa lah yang aku bila tanya orang keliling tu, semua buat tak tahu aku. Jadi aku memang stres. Jadi bila dah macam gitu, aku pun minta lah satu contoh surat yang dia orang buat daripada akak kerani tu lah. Akak kerani tu macam layan tak layan, nak nikah dengan mu'alaf pun ada surat apa benda nak kena buat, orang kata nak kena atur kat peguam, jabat peguam. Dia pun bagi lah aku surat contoh. Memang tak dam nak tarik ni dia, kalau buat juga dalam 3-4 hari ambil. Allah kata 3-4 hari ya. So guys, apabila aku dapat surat contoh daripada akak kerani tu, dan aku tengok surat tu macam ada 2 helai tak silap aku, nak kena tarik lah, dan kena ada sign kita lah kat situ, dan sign kelulusan daripada pihak pejabat agama lah, peguam. Jadi bukan peguam, hakim sorry. Jadi bila dah dapat surat contoh tu, aku pun balik, bukan balik lah, pergi ambil mak aku, umi aku dengan cik aku dekat apa nama, dekat mahkamah syariah tu. Pergi, lepas tu kata tak apa, balik dah, tarik sendiri. Sebenarnya aku sendiri tak pernah langsung menaik komputer ni. Nak naik buat surat pakai komputer tak pernah. Sebab aku dulu pergi sampai kafe main Counter Strike saja. Counter Strike, Ragnarok, 2 tu saja. So tak pernah langsung aku guna komputer untuk menaik surat. Tapi tak apa, baliklah kita orang. Malam tu tidur kat rumah atuk aku masa tu, dekat Tanjung. Jadi malam tu aku keluar pergi cyber cafe, buat kali pertamanya aku menaik surat. Tengok surat contoh dia lah, tulis tarik, nak cari mana, nak cari titik pun tekan, bukan main bukan main. Pada aku susah lah. Surat pada aku kalau kau tarik sekarang lah, sekejap je boleh siap. Tapi sebab waktu tu kita tak langsung tak tahu, sampai tahap aku tak tahu nak buat macam mana. Aku panggil orang sampai kafe tu, Mahir boleh tolong je nak buat macam mana. Dia yang ajar aku macam mana pula, tunjuk aku. So aku tarik lah surat tu, sampai siap surat tu aku ambil masa dekat 2 jam tak silap aku lah. Memang lama. Memang aku fikir malam ni aku mesti siapkan juga. Dah siap tu, aku pun balik rumah. Agak lewat lah aku balik waktu tu. Pada aku pukul 1 tu pada aku lewat. Sampai kafe tu memang dia 24 jam waktu tu. Jadi aku balik. Esok tu aku pergi pejabat agama balik. Dia pun adalah apa-apa surat yang dia bagi awal tu. Bukan surat contoh, aku silap tadi, bukan surat contoh dia bagi, tapi surat apa benda yang perlu ada untuk diserahkan untuk memohon dapat wali hakim daripada mahkamah syariah. Jadi apabila dah siap surat tu semua, dah isi borang dia apa semua, gambar lah apa semua, surat ada sokongan daripada ustaz pada perkim, dah siap apa semua. Pada hari yang sama nak pergi mahkamah syariah tu dah tak sempat, dah lewat. Jadi aku pergi ke esokan, so hari ketiga lah. So hari ketiga aku pergi balik
serahkan sahaja. Tak silap aku dalam seminggu atau 2 minggu macam gitu, Mahkamah Syariah panggil telefon untuk pergi sesi macam interview lah. Dia nak tengok lah kita, siapa yang nak kahwin ni, dia nak tengok lah. So itulah proses dia. Pada aku sangat rumit untuk kahwin tu. Jadi tiba pada hari yang dipanggil tu, jadi ada ustaz perkim, saudara aku, pak saudara aku panggil ayah hua lah. Dan ayah hua aku sekarang ni dia uzur, sama-sama doakan semoga dia sihat, boleh menjalani kehidupan yang lebih baik dengan kesihatan yang lebih baik lah. Jadi ayah hua aku ni, mak aku, umi aku, acik aku ni mak saudara aku, kakak kepada mak aku ni. Jadi isteri aku lah dan aku, 6 orang waktu tu. Anak-anak aku tak pergi sebab anak-anak aku masa tu memang tak ada lagi lah. Okey, jadi aku 6 orang pergi. Aku pergi bawa mak aku dengan acik aku sampai sana. Pak saudara aku dengan ustaz Pekin dah ada sana. So tunggulah kat mahkamah tu. Buat kali pertama juga dalam hidup aku masuk mahkamah, tengok gini suasana mahkamah. Ada kandang pesalah dia, ada magistrat apa panggil, ketua hakim ke tempat tinggi. Ni macam dalam filem apa lah. Gini keadaan dia. First time kita masuk Mahkamah Syariah, first time semua hidup aku masuk. Memang gugup juga. Aku duduk tempat ruang penonton ke, tempat orang ramai tu. Aku duduk situ tengok. Lama tu sikit, dia pun panggil. Ada akak tu seorang keluar dengan pakai baju kot, dengan baju kurung, pakai jukut kat luar tu. Dia panggil alias Maya. Dia panggil. Jadi orang rumah aku pun pergi masuk bilik tu. Aku rasa lebih kurang dalam dekat 15 minit, 20 minit ke 15 minit lah. Lepas tu dia panggil pula Ustaz Perkim masuk dalam tu. Lama, lebih kurang dalam 10 minit macam gitu. Panggil pak saudara aku pula masuk seorang lagi. So 3 orang dah ada dalam. Isteri aku, Ustaz Perkim, pak saudara aku. Lama tu sikit. Aku tak silap aku dekat 45 minit juga aku. Lebih kurang macam gitu. Lepas 3 orang ni masuk dalam, barulah aku dipanggil masuk dalam. Waktu tu Budak. Umi aku kata, umi aku tepuk belakang, gosok belakang, zikir banyak. Cakap molek-molek tu. Bagi penjelasan cerita molek-molek tu. Dia tanya apa-apa. Aku umur 18, aku tak pernah lagi berdepan dengan suasana yang macam gitu kan. Kalau orang yang kahwin dengan mak Allah, aku rasa korang boleh rasa apa yang aku rasa ni. Ataupun kalau korang rasa waktu umur dah lebih berusia, mungkin tak se-nervous aku lah. Sebab aku waktu tu memang tak ada kerja lagi. So aku pergilah dengan selawat lah. Allahumma salli alaihi wasallam. Ngucap lah masuk selawat, zikir, Allahu Akbar. Masa tu masuk dalam bilik tu, aku tengok pak saudara aku, Ustaz Perkim, orang rumah aku semua duduk tegak macam ni. Ketua hakim tu macam aku tak tahu panggil magistrat ketua hakim panggil mahkamah. Dia atas tempat tinggi sikit. Dia tapi dia macam bilik je. Bilik tapi ada meja tu, dia macam tempat tinggi sikit macam tu. Dia yang hakim tu duduk situ. Gitu. Jadi dia masuk ni ke Abuza Abdul Razak. Abuza Abdul Razak. Dia pun tengok saya atas bawah. Saya pun duduk lah. Kita tak diberi briefing langsung. Macam pak saudara aku tak cerita pun pada aku bila nak duduk, nak jumpa hakim ni macam mana. So aku tangan aku relax duduk atas meja macam gini. Tengok ni, silang ni meja letak. Orang lain duduk gini lah, aku tak pasang lagi mula-mula. Aku duduk gini. Jadi boleh cerita sikit nama apa semua ni, kata umur berapa. Hakim tu katanya kan. Jadi aku pun cerita nama aku, asal kat mana, gini. Lepas tu dia tanya aku, ni nak kahwin umur 18 ni, kerja tak ada lagi ni, apa perancangan awak? Jadi aku pun ceritalah aku punya perancangan. Saya macam ni, macam banyak benda lah. Lepas tu dia tanya pula saya waktu tu, sekolah mana dulu? Saya pun katalah sekolah menengah Sultan Mizan Zainal Abidin. Tiba-tiba lepas saya sebut nama sekolah tu, 3 orang rumah saya, apa nama Ustaz Perkim tu, pak saudara, semua paling kat saya duduk ujung sekali waktu tu. 3 serentak tengok. Lepas tu saya pun cakap dah habis lagi. Mula-mula saya sambung lagi.
sebelum saya masuk sekolah Tukar Mizang, tingkatan 1 tu lah, sekolah pondok tahfiz Al-Quran selama setahun. Lepas tu saya pergi tingkatan 2 tu saya pergi sekolah agama Zainal Abidin, sekolah ladang, agama ladang. Lepas tu rasa macam kurang sesuai sebab berjauhan dengan keluarga waktu tu. Jadi saya pun minta pindah untuk pergi ke sekolah menengah Sultan Mizan. Lepas tu baru tiga-tiga tu macam okey sikit. Okey, tak apa, nanti aku cerita kenapa dia orang pandang. Jadi orang hakim tu pun Tok Hakim panggil, ketua hakim aku duduk atas tu. Lepas tu dia pun nasihat saya pula, dia cerita pula nasihat. Dia kata macam gini, orang muda ni nak nikah. Dia cakap Terengganu capur KL sikit-sikit standard kan. Jadi dia kata orang nak nikah ni, perkataan tu, ayat tu sampai kali ni aku tak boleh lupa. Aku rasa ia satu motivasi pada orang yang berumah tangga. Dia kata kenapa perlunya wujudkan sebuah perkahwinan kalau semata-mata untuk mewujudkan ataupun mengadakan sebuah penceraian. Jadi maksud dia kat situ, dia nak bagi tahu kita jagalah hubungan rumah tangga ni. Kahwin tu biar kahwin betul-betul, jangan sampai kahwin setahun 2 pisah, kahwin seminggu 2 minggu pisah, tambah gitu. Ada orang 10 tahun pun kahwin pun berpisah. Jadi dia nak kabur aku tu waktu tu, kenapa kita nak kahwin semata-mata nak wujudkan perceraian. Dia kata sebab perceraian tak akan berlaku kalau tak ada perkahwinan. Faham tak? Jadi dia pun kata gitu pada aku. Itu kata-kata motivasi yang aku rasa wow, memang menusuk ke kalbu aku lah. Lepas tu dia kata, dia tengok orang rumah aku, orang Terengganu ni baik-baik, kata budak-budak muda pun baik-baik, kata ramai jenis kisu lah apa semua gini. Dia kata nasihat tak ada apa dah tu, beres, tak ada apa. Dia tu macam habis kat situ lah. Tapi sebenarnya cerita dia panjang lah, dia tanya soalan tu banyak sebenarnya dengan saya cakap lagi waktu tu. Jadi bila keluar tu dia pun bagilah orang yang perempuan yang pakai baju kurung kakuk tu, dia bawa satu surat tu, dia bagi kepada saya pun ambil lah. Saya pun tengok surat tu, tak tahu sebab ingatkan result dia macam SPM ke apa, lambat sikit keluar kan. Rupanya surat tu dah ada result, tapi saya tak tengok lah result tu. Lepas keluar dah ada bilik tu, Ustaz Perkin tu tunggu pusing tengok saya. Mana tengok surat. Kata bila dia tengok tu, oh alhamdulillah dulu. Lulu, tengok kan dia Lulu. Dia pun tengok ni kat sini kan, tengok ni dulu ni. Tu dia pun tengok kat pintu tu. Dia terkejut, baru pasang Mahkamah Tinggi Syariah rupanya. Saya masuk tu jumpa hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi tak perasan pula, tak pernah lagi masuk. Biasanya mu'allah kalau nak berbicara untuk memohon dapatkan wali hakim, tak ada pula jumpa hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Biasanya jumpa wali wakil untuk hakim syariah lah. Makin aku tak faham sangat dia punya dalam orang kata mahkamah ni macam mana. Jadi sebab biasanya ustaz tu tak bawa pun bilik Mahkamah Tinggi Syariah untuk jumpa hakim Mahkamah Tinggi. Dia jumpa bilik lain. Dia kata first time, mungkin sebab awak ni umur muda lagi, umur cukup-cukup je untuk kahwin tu, umur cukup-cukup je kata. Okey, tak apa. Tengok mu'allah lagi kan. Alhamdulillah waktu tu kata rasa tu hati tu rasa lapang sangat, lega. Alhamdulillah. Memang dugaan tu besar sebenarnya, tapi aku cuba tempuh juga. Jadi itulah kisah perjalanan aku, macam mana aku nak dapatkan wali hakim. Jadi apabila proses nak kahwin, aku pendekkan cerita, aku pergi jumpa Tok Kodi lah. Tok Kodi nak kahwin kat nikah kita orang tu. Aku perasan satu benda yang aku rasa macam fikir balik, rasa macam sedikit macam terharu lah waktu tu. Sebab orang yang tukar nikah dengan aku tu, muka dia kalau tengok balik sebiji macam muka arwah Tok Ki aku, atuk aku kan. Tok Ki ni atuk lelaki lah, grandfather. Orang Terengganu panggil Tok Ki lah. Macam aku Terengganu panggil Tok Ki lah. Tok Ki aku ni memang aku rapat dengan Tok Ki aku. Tok Ki aku meninggal waktu aku sekolah menengah gitu. Tu datang, tak silap aku tingkatan 2 lah. Tingkatan 2 atau tingkatan 3 macam tu. Jadi Tok Ki aku ni lah, tengok semua bagi nasihat pada aku, tegur aku. Aku rasa bila aku nak akad nikah tu, aku bayangkan Tok Ki aku sendiri yang orang kata mengahwinkan aku dengan orang rumah aku tu waktu tu.
Kalau tengok balik kenangan tu, kalau tengok video tu mesti aku ingat macam tu lah. Mungkin Tok Kodi tu pun dah arwah dah kot, tapi aku harap belum arwah lagi lah kan. Memang dah berumur lah Tok Kodi tu, memang berumur. Dia memang, aku rasa waktu tu bukan aku je, mak saudara aku waktu tu bila tengok tu sampai ada yang menangis tau. Menangis tengok, dia rasa macam Tok Ki aku kahwinkan cucu dengan Mak Alah. Tapi mak saudara aku rasa macam gitu. Itu perasaan aku waktu tu. Bukan aku saja, mak saudara aku pun rasa macam gitu. Dan ada juga yang menangis, sedih aku kahwin waktu tu. Itu yang aku pelik sikit. Orang sedih bila tu balik. Apa sedih aku kahwin? Aku kahwin, apa mula sedih? Orang lain pula sedih. Aku sedikit touching sebab aku rasa itu arwah Tok Ki aku. Mak saudara aku ada setengah pula sedih. Dia kata siang aku kerja tak ada lagi, maknanya kehidupan aku habis kat situ. Maknanya tak boleh pergi jauh dah. Dah kahwin ni biasanya orang dah kahwin bekerja lah. So pada orang bila aku dah kahwin ni, kehidupan aku habis kat situ, stop kat situ je. So itulah sedikit pengalaman aku, macam mana aku boleh kahwin dengan orang rumah aku, proses perkahwinan tu. So akan datang aku akan cerita balik macam mana aku mengenali isteri aku. Banyak lagi aku nak kongsi sebenarnya, tapi kita jumpa pada episod-episod akan datang. Yang belum subscribe, bolehlah subscribe. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.